Okey. Boleh terus mula ya? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang sedang mengikuti secara live di FB Klinik Ngaji Kubak Center ataupun yang secara fizikalnya berada di depan saya ni, kerana kita mengalami sedikit masalah teknikal. Ini namanya dunia moden sangat, akhirnya itulah. Baik, sekarang kita sambung balik. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab muka surat 84, rukun yang kedua pula. Rukun kedua ataupun rukun pertama tadi, berkata Imam Abu Muzahim, sesungguhnya bagi kita dalam mengambil bacaan Al-Quran satu sunnah yang perlu diikuti. Maknanya memang kena begitu kalau dalam nak ambil bacaan Al-Quran. Berbeza dengan kalau kita nak ambil bacaan ilmu-ilmu lain. Ilmu lain tu kamu nak baca saja-saja seorang-seorang pun boleh. Tetapi tidak pada Al-Quran. Dia kata mesti satu sunnah yang perlu diikuti, iaitu daripada para mukri'. Mukri' ni ialah orang-orang yang membaca Al-Quran terawal, yang mesti yang mempunyai perisai yang dilindungi. Itu adalah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak melindungi keaslian Al-Quran itu. Dia mesti berguru. Sebab tu Al-Quran ni juga sebenarnya dia diturunkan secara mutawatir. Kan Al-Quran tu Nabi bacakan kepada satu kelompok, satu kumpulan para sahabat yang ramai. Kemudian daripada ramai itu pula memperdengarkan bacaan kepada kelompok-kelompok yang ramai untuk memastikan apa? Keaslian Al-Quran itu tidak ditinggalkan ataupun hilang walaupun satu kalimah dan satu huruf. Jadi kalaulah macam saya baca Al-Quran didengari oleh 5 orang ni, 5 orang sekarang berada di depan saya ni. Jadi kalau 5 orang yang mendengar bacaan saya, kemudian mereka menurunkan pula kepada kelompok-kelompok yang ramai, jadi mustahillah akan berlaku orang kata lupa ataupun tertinggal mana-mana perkataan daripada Al-Quran. Jadi menjaga keaslian Al-Quran itu, kalau dulu dia tak ada recorder, dia tak ada macam nak boleh rakam ni. Jadi mereka merakam dengan telinga mereka, dengan hafazan mereka. Jadi akhirnya Al-Quran itu diperturunkan daripada mulut ke mulut sampailah ke hari ini. Baik, rukun yang kedua iaitu bertepatan dengan resam Uthmani. Jadi Al-Quran ini yang kita belajar ni untuk memastikan keaslian dan kesahihan bacaan Al-Quran kita, ini mesti Al-Quran yang digunakan itu bertepatan dengan resam Uthmani walaupun secara ihtimal. Jadi maknanya resam Uthmani ni sebenarnya kalau kita belajar sebelum ni, dia ada 2 cara penulisan. Satu secara orang kata Uthmani ataupun yang kedua ihtimali. Baik, membaca bacaan hendaklah bertepatan dengan salah satu daripada mushaf resam Uthmani sebagaimana berlaku pada bacaan Imam Ibnu Katsir dalam surah Taubah ayat yang ke-100. Sebab ada sedikit perbezaan bacaan Imam Ibnu Katsir dengan imam-imam yang lain. Pada ayat 100 tu kalau kita tengok Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Tetapi berbeza dengan Ibnu Katsir, ini bacaan ni bukan Ibnu Katsir reka bacaan ni. Bacaan ni memang daripada Rasulullah yang Nabi membacakan kepada sekelompok lagi sahabat yang lain. Macam mana? Apa bacaan Ibnu Katsir? Beliau membaca ayat di atas dengan menambah kalimah min di antara kalimah tajri tadi. Sebab kita biasa baca jannatin tajri min tahtihal. Kita akan biasa baca macam tu. Dan banyak ayat-ayat dia akan baca ada min. Tetapi tidak pada surah Taubah ayat 100 ni dia tak ada min. Kalau budak-budak ngapal Quran tu dia biasa tersasul lah sebab biasa baca tajri min tahtihal. Jadi rupanya ada bacaan min itu bagi bacaan Ibnu Katsir. Dia menambah min antara kalimah tajri dan kalimah tahtahal. Bila dah tambah min dia mesti tahtihal. Dia dah tak jadi tahtahal.
Jadi ayat dia macam mana bunyinya? Saya baca yang tengah-tengah tu je. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Jadi bacaan resam Uthmani sebenarnya terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, contoh kalimah maliki dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat itu. Jadi kalimah maliki dibaca tanpa alif. Sebab tu dalam penulisan dia tak letakkan alif yang besar tu. Dia letak alif kecil je. Dinamakan bacaan secara tahqiq maliki. Mentahqiqkan ataupun mengekalkan, menjelaskan alifnya. Itu pada bacaan. Kalimah maliki dibaca dengan alif dinamakan bacaan secara yang yang tidak dibaca. Yang pertama tadi kalimah maliki dibaca tanpa alif, pendek malikiyau dinamakan bacaan secara tahqiq. Adapun kalimah maliki yang dibaca dengan alif panjang tu ataupun kadar panjang dia 2 harakat itu dinamakan secara takdir ataupun ihtimal. Ini kena belajar orang kata ilmu resam lah pula. Ilmu resam. Ilmu resam ni apa? Ilmu penulisan Al-Quran. Jadi asal penulisan Al-Quran tu dia tak jumpa baris-baris ni. Dia ada dia punya rupa macam waw tu ada bulat, kemudian kalau sinnya tu mangkuk-mangkuk 3. Belum lagi pada penulisan Resam Uthmani ada titik-titik. Titik 3, titik 2, titik 1, baris atas, baris bawah, baris depan itu adalah orang kata selepas orang kata berlaku revolusi dalam penulisan Resam Uthmani. Tetapi asal penulisan Uthmani itu dia tak ada titik dan tak ada baris. Begitulah sebenarnya orang Arab tulis. Tetapi apabila Al-Quran ini dia semakin berkembang kan, macam kita lah. Kalau kita baca tulisan Arab, baca kitab Arab yang tidak berbaris, boleh tak? Susah kan? Kita tak faham, udahlah tak faham. Kalau yang tak belajar tu, tapi kalau belajar dia boleh lah. Tapi yang kita ni, yang orang awam ni yang tak sampai lagi nak mahir dengan membaca tulisan Arab, maka akan menjadi kesukaran bagi kita, boleh jadi salah baris. Mim nun min, kita baca man, tapi bahasa Arab pun boleh juga man. Man tu siapa? Kalau baris bawah min maksudnya dari. Maksudnya kalau tidak diletakkan baris ataupun tidak diletakkan titik-titik, maka akan menjadi kesukaran bagi orang-orang bukan Arab. Maka ulama-ulama dulu, jasa-jasa mereka melihat perkembangan Al-Quran itu semakin berkembang kepada orang-orang bukan Arab, maka mereka nak mempermudahkan, letakkanlah baris, letakkanlah titik-titik supaya orang bukan Arab ni boleh baca Quran dengan baik. Jadi penulisan Al-Quran itu, yang kata Resam Uthmani itu, asalnya tak ada baris dan tiada titik. Jadi kalimah maliki tu pun alif kecil tu pun sebenarnya tak ada lah. Dia mim lam kaf je. Mim lam kaf je. Jadi diletakkan alif kecil tu untuk bagi bacaan selain dari contoh bagi bacaan kita, bacaan Hafs daripada Asim, dia kena baca panjang, maka mereka letakkan alif kecil tu. Supaya kita baca betul. Padahal memang boleh pun sebenarnya bagi bacaan yang lain, ada separuh bacaan yang lain mereka membaca tanpa alif, iaitu Malik Yaumiddin. Jadi kedua-dua kaedah bacaan itu menepati Resam Uthmani. Kita nak kenal menepati Resam Uthmani ataupun tidak, itu kena belajar lagi lah. Okey, yang ketiga, rukun yang ketiga, bertepatan dengan satu wajah daripada wajah-wajah Nahu, iaitu bacaan hendaklah bertepatan dengan kaedah Nahu, sama ada fasih ataupun afsah, sebagaimana berlaku pada bacaan Imam Ibnu Amir dalam surah Al-An'am. Bacaan Ibnu Amir ni bukannya Ibnu Amir tu yang mereka-reka bacaan dia. Jangan ingat macam tu lah, sebab ada orang kata, kenapa banyak-banyak imam ni mereka ni reka-reka bacaan sendiri ke? Tidak. Imam-imam yang disebutkan nama-nama mereka itu, mereka mempopularkan salah satu daripada jenis-jenis bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi maknanya Rasulullah memperdengarkan bacaan-bacaan yang berbeza-beza kepada sahabat-sahabat nak bagi faham. Sebab kalau orang-orang yang awam, dia pelik kenapa ada banyak sangat jenis bacaan Al-Quran ini. Kalau dia baca Fatihah tu yang kita biasa belajar satu jenis,
Tapi bila keluar ke negara-negara yang bukan Arab ataupun negara-negara Afrika ataupun negara-negara Mauritania dan sebagainya, mereka dengar imam dia baca pelik. Fatihah. Contoh Maliki, ada yang baca Maliki, ihdinas sirat, ada yang baca ihdinas zirat. Jadi kaedah bacaan itu semuanya diajarkan oleh Rasulullah kepada sekelompok sahabat. Cuma yang mempopularkan bacaan itu, kalau imam bacaan ini, Imam Ibnu Amir, dia mempopularkan sejenis bacaan. Macam mana bacaan dia pada surah Al-An'am ayat 137 itu, wa kadzalika zayyana likatsirin. Siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 85. Wa kadzalika zayyana likatsirin. Ibnu Amir dia baca lain. Pada huruf zai dibaca dengan dhammah, iaitu baris depan. Zu. Dan ya itu diletakkan tasydid berbaris kasrah. Kalau yang bacaan kita ya bertasydid baris atas. Jadi Ibnu Amir dia baca zuyyina. Dia ubah. Pada kalimah zayyana. Lam berbaris dhammah pada qatla tu. Pada kalimah qatla, dan dal berbaris fathah, dan ha berbaris dhammah pada kalimah auladihim, dan hamzah serta ha berbaris kasrah pada kalimah syurakauhum. Bacaan kita yang merujuk pada tulisan di atas tu, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syurakauhum. Adapun Ibnu Amir, ini memang kaedah yang menepati nahwu Arab. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, siapa belajar dengan Ustaz Fahmi, kalau belajar bahasa Arab, sini ada belajar bahasa Arab ke? Ada. Dah sampai-sampai dah ni tak? Kenapa jadi zayyana boleh baca zuyina? Kenapa baca zuyina jadi apa? Tak tahu okey. Kalau zayyana tu kenapa kata zayyana? Kalau zuyina, kenapa jadi zuyina? Dia ada alasan-alasan dia lah. Dalam nahu. Ini kaedah nahu. Jadi kenapa? Saya pun sebenarnya tak pandai sangat. Tapi kalau orang yang detail belajar bahasa Arab ni, dia tahulah kenapa zayyana, kenapa zuyina tu. Itu kena tahu i'rab ayat di atas, dia akan tahu. Boleh lihat kitab karangan Dr. Muhammad Salim Muhaisin bertajuk Al-Mustanir, juzuk pertama muka surat 176. Ini berkaitan dengan ni lah. Jadi maknanya bacaan itu nampak berbeza dengan bacaan yang kita baca, tetapi dia menepati orang kata salah satu daripada wajah-wajah nahu. Maknanya bolehlah, dia tak salah. Baik, perhatian, tidak wajib belajar bahasa Arab. Jika seseorang itu membaca Al-Quran daripada guru yang mengetahuinya, sahlah bacaannya mengikut pendapat yang kuat. Jadi maknanya kalau kita tak tahu bahasa Arab, tapi kita belajar daripada seorang guru yang guru kita tu tahu bahasa Arab, itu pun dah alhamdulillah dah. Sah bacaan kita tu. Sebab kalau guru tu dia mahir bahasa Arab, kalau ada perkataan-perkataan yang lari daripada nahu, dia perasan. Ini memang orang yang mahir lah. Dia tahu ini pelik ni, kaedah nahu ataupun i'rab dia ni salah ni. Jadi dia boleh rujuk balik, boleh tanya balik, boleh cek balik untuk memastikan bacaan itu betul ataupun tidak. Tapi kita sekarang ni guru-guru kita walaupun yang tak mahir bahasa Arab pun, tapi mereka dah menghafal Al-Quran. Jadi bila menghafal tu, dia tahulah bacaan yang sebenar tu. Jadi kalau murid dia baca melencong sikit, sepatutnya baris atas, murid baca baris depan, baris bawah, dia dah perasan dah kesilapan tu. Itu pun dah alhamdulillah lah. Maknanya dia dah tahu bacaan yang betulnya macam mana. Bila muridnya baca salah, dia perasan. Kebanyakan guru-guru kita macam tu dah alhamdulillah. Lepas tu sekarang ni pun kita dah ada mushaf. Jadi guru tu bila dengar bacaan murid, dia perasan bacaan salah baris ke, salah huruf ke, guru dah boleh tegur. Walaupun sekarang ni mereka tidaklah mahir bahasa Arab. Ini nak cerita kalau dulu-dulunya tak ada mushaf tu lagi. Jadi guru-guru tu, mereka tu mahir bahasa Arab ataupun menghafal ayat-ayat Al-Quran. Okey.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berkenaan dengan belajar bahasa Arab ni lah. Kata Nabi, cintailah bahasa Arab kerana 3 perkara. Kenapa kita suka dengan bahasa Arab? Kalau boleh belajar, belajar. Belajar yang termampunya lah. Ada orang kata, ustaz, saya dah umur macam ni, belajar pun tak lekat-lekat, dia kata. Tambah-tambah pula kalau ustaz tu buat ujian lagi, dia tak mau datang dah. Dia nak belajar-belajar yang dengar je. Ingat ke tak ingat ke, tu nasib lah. Yang penting dia pernah lalui ilmu-ilmu tu. Baik, Nabi kata tentang bahasa Arab ni, cintailah bahasa Arab sebab 3 perkara. Sesungguhnya kata Nabi, aku bangsa Arab. Ya. Nak tunjuk cinta kita kepada Arab ni sebab Nabi tu cakap bahasa Arab. Dia betul-betul dalam bahasa Arab. Apa sahaja yang Nabi suka, apa sahaja yang berkait dengan Nabi, kita suka. Nabi suka apa? Nabi suka makan itu, kita pun suka makan tu. Nabi suka pakai warna tu, kita pun suka pakai warna tu. Nabi tu orang Arab, kita pun suka dengan belajar dengan bahasa Arab. Apa yang terkait dengan Nabi, kita juga suka. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sebab apa kita suka bahasa Arab? Sebab Al-Quran sini pun bahasa Arab. Kalau Nabi itu manusia, kalau Al-Quran ini berkait dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita pun kena ambil perhatian juga, suka juga. Dan kata Nabi, bahasa Arab serta pertuturan penghuni syurga. Penghuni syurga di syurga dalam bahasa Arab. Jadi maknanya pertuturan orang-orang ataupun ahli syurga dalam syurga nanti kena cakap Arab. Jadi siapa yang tak nak belajar bahasa Arab, diam je lah kat syurga. Adakah macam tu? Dah tak kerti cakap Arab, itulah masa hidup kat dunia tu tak nak belajar bahasa Arab. Boleh ke macam tu? Akhirnya orang Melayu yang tak belajar bahasa Arab masuk syurga senyap je. Cari orang Melayu juga cakap bahasa Melayu. Tidak macam itulah. Dia apa sahaja bila kita dah masuk syurga ni, kita nak cakap Arab, kita boleh dah lah. Sebab apa yang kita nak dapat, insya-Allah. Walaupun kita kat dunia dulu tak pernah belajar bahasa Arab, kat akhirat nanti boleh cakap Arab. Walaupun kat dunia ni kita dah tua, masuk syurga nanti jadi muda balik. Ya, itulah. Allah boleh saja. Ada kisah apa, entah ada seorang budak tu yang dia terantuk tu, kemudian dia boleh cakap berapa bahasa. Maknanya Allah kalau Allah nak boleh belaka semua. Tak pandai belajar, tak pernah belajar bahasa Arab, boleh cakap Arab pun boleh. Tak susahlah. Tapi saja Nabi nak bagi galakan belajar bahasa Arab ni, terutamanya kepada orang-orang bukan Arab. Kita belajar yang termampunya lah. Kalau nak belajar sampai mahir tu, tengok umur kita, dia kira-kira umur saya nak belajar sampai mahir. Ustaz Fahmi belajar 6 tahun, saya umur ni orang kata tak cukup dah. Tak belajar yang mampu je. Mana boleh kita belajar. Baik, berkata Sayyidina Umar Al-Khattab, ni cuma ni daif lah di sisi ulama hadis. Kata Umar, belajarlah bahasa Arab, sungguhnya ia sebahagian daripada agama kamu. Sebab orang kata punca agama kita ni, Islam ni, dia terbit daripada ataupun diajar bermula daripada bahasa Arab lah. Sebab Al-Quran tu sendirilah. Al-Quran tu sendiri adalah punca ilmu agama kita, dia bahasa Arab. Dan Nabi sendiri pun mengajarkan, Nabi mestilah cakap bahasa Arab, takkan Nabi cakap bahasa Cina kan. Jadi sebab itulah punca dia kena belajar bahasa Arab ni. Ini galakan semampunya. Baik, peringatan, jika kurang salah satu daripada 3 rukun yang kita sebut tadi tu, yang kena ada sanad, maknanya kena ada guru, kemudian kena menepati kaedah resam Osmani, kena tepat kaedah-kaedah nahunya tu. Kalau kurang macam mana? Maka bacaan itu dikira syaz ataupun ganjil, meragukan. Contoh, dia baca dengan guru dah. Okey, dah menepati syarat yang pertama. Tapi gurunya pula baca pelik. Dia tidak menepati kaedah nahu contoh. Maka waktu tu ada keraguan. Kena cek balik, cari guru lain. Ataupun pendengarkan bacaan yang kita belajar daripada guru pertama kita tu dengan guru yang lain. Untuk memastikan kesahihannya. Pasti ada benda-benda yang meragukan. Berkata Imam Ibn Al-Jazari, maka setiap bacaan yang bertepatan dengan kaedah nahu ataupun bahasa Arab dan terdapat dalam resam Osmani, walaupun secara ihtimal serta sah sanad, maka inilah 3 rukun bacaan Al-Quran. Imam Ibn Jazari ni adalah
imam ataupun seorang alim yang sangat mahir dalam ilmu Al-Quran. Dan banyak perkara dia menjadi rujukan para ulama. Jadi 3 benda ni lah dia kata kena jaga baik-baik supaya memastikan Al-Quran kita itu sah dan betul. Sekiranya gugur salah satu katanya daripada rukun-rukun tersebut, maka bacaan itu dikira ganjil ataupun syaz, walaupun bacaan tersebut terdapat pada imam bacaan yang 7. Ini orang kata bacaan imam-imam qiraat tu lah. Kalau ada salah satu je, tapi sekarang ni bacaan imam yang 7 tu semuanya dah diperiksa dan dipastikan memang menepati 3 kaedah je lah. Ketahuilah, kata Syahib Sasabil, ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya telah datang bagi bacaan Al-Quran itu 3 rukun, iaitu menepati kaedah Nahu, iaitu bahasa Arab, ikut tulisan mushaf resam Osmani, dan sah sanad sebagaimana yang kamu ketahui. Jadi dia buatkan sikit apa ni panggil apa ni? Yang lukisan tu apa dia panggil? Gambar rajah ni? Cata. Dia buatkan cata rukun bacaan Al-Quran. Yang pertama menepati resam Osmani, bawah tu sah sanad, kemudian menepati kaedah Nahu. Okey. Ada 15 minit lagi. Muka surat 88. Martabat dan cara ambil bacaan Al-Quran. Ni macam mana ni nak ambil bacaan Al-Quran? Sebahagian ulama antaranya Syekh Muhammad Makki Nasr Al-Juraisi, Syekh Abdullah bin Muhammad Qasim Al-Sanquri, Syekh Muhammad bin Ahmad Ma'bad dan Syekh Mahmud Ali Basah mengatakan bahawa tingkatan bacaan Al-Quran ada 4. Ini tingkatan Al-Quran ni bacaan bacaan. Ada 4 tahap. Yang pertama tartil, yang kedua tahqiq, yang ketiga hadar, dan yang keempat tadwir. Jadi huraiannya macam ni. Apa dia tartil? Tartil tu ialah bacaan yang perlahan, tenang ketika melafazkan huruf dari makhrajnya dan memberikan hak dan mustahaknya serta tadabbur akan maknanya. Inilah martabat yang paling baik berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Furqan ayat 32. Warattilil Qur'ana tartila, dan kami telah membacakan Al-Quran dengan tartil. Okey. Macam mana kita dengar tu bacaan tu tenang, tidaklah lambat sangat dan tidaklah cepat sangat. Kita dengar bacaan itu seolah-olah macam si pembaca sedang mentadabbur. Dia baca sambil dia merenung maknanya. Kalau contoh, kalau siapa yang surah apa yang kita faham makna? Fatihah faham makna tak? Faham ya? Jadi masa kita baca tu seolah-olah macam kita sedang mentadabbur maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar dia sedang tadabbur. Bunyi tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu adalah kadar bacaan tartil namanya. Kita dengar pun sampai kita boleh khusyuk, tenang. Dia taklah lambat sangat dan tidak cepat. Itu yang terbaik. Yang kedua tahqiq. Tahqiqnya apa? Macam tartil, cuma lebih lambat dan perlahan. Kebiasaannya dilakukan oleh orang yang baru belajar membaca Al-Quran. Ni kenapa lambat sangat ni? Ni mesti baru belajar ni. Ataupun biasanya digunakan oleh guru-guru Quran supaya pelajar dia dapat dengar betul-betul sebiji-sebiji. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Itu namanya tahqiq. Lambat benar lah. Kalau orang yang mahir tu lambat benar lah. Kalau sembahyang dia buat macam tu, menggigil dah macam tu. Dah imam ni pula. Mula dah. Dah hilang khusyuk dah. Tapi tartil sedap. Kenapa buat macam tu? Supaya kalau guru tu dia dapat pendengarkan sebiji-sebiji, murid dia dapat tangkap bunyi huruf tu. Bismillah. Boleh tak? Boleh. Itu yang kedua, tahqiq namanya. Semalam saya ceramah di Masjid At-Taqwa Kalumpang, Tanjung Malim. Ceramah Maulidur Rasul.
saja kita bagi imam tempatan lah, imam tua. Dia biasa imam tua ni suka baca tahqiq. Saya dengar, sudah dah, kalau tahu tadi lebih baik aku jadi imam. Dia buat bacaan tahqiq. Bismillah. Panjang pula lanya tu. Kita kata ni 3 harakat ni. Tu imam-imam tua tu. Sebab tu sekarang ni orang tak suka sangat imam tua. Sebab dia masih lagi guna kaedah tuanya tu. Dia baca lambat sangat, ya Allah. Macam tu lah. Sebenarnya bacaan tu tak sesuai kalau nak baca dalam solat. Dia sesuai untuk kita belajar macam tu, okey. Supaya murid dapat tangkap bunyi tu. Okey, tu tahqiq namanya. Yang ketiga, hadar. Hadar ni bacaan yang cepat serta menjaga setiap hukum tajwid. Hadar ni laju lah, maknanya laju. Daripada 4 martabat ni, hadar ni yang paling laju. Kebiasaannya diamalkan oleh orang yang telah menghafal Al-Quran. Orang hafal Quran, terutama orang nak menghafal ni, dia nak kena ulang ayat tu banyak kali. Kalau dia baca yang macam tahqiq, berapa jam pula dia nak menghafal satu ayat tu kan. Jadi lambat. Akhirnya dia akan lajukan bacaan dia. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Boleh tak? Boleh. Baca laju. Itu namanya hadar. Yang keempat, tadwir. Tadwir ni ialah martabat pertengahan antara bacaan tartil dan hadar. Tartil tadi bacaan dah slow dah, sedap dah. Sambil kita menghayati tu. Hadar laju sangat pula, mungkin kita tak dapat tangkap bunyi-bunyinya tu. Sebab macam budak-budak tahfiz baca laju. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu namanya hadar. Tadwin ni lambat sikit daripada hadar. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia lambat sikit daripada tartil. Tartil tu lagi lambat. Dia cepat sikit daripada dia antara tartil dengan hadar lah. Itu tadwir. Boleh ingat ke? Tapi kalau saya baca Quran tu boleh tangkap ini tahqiq ke, tartil ke, tadwir. Cuba saya buat. Kita cuba. Baca Qul a'udzu binnas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tu bacaan apa? Tu tadwir. Tu tadwir. Kalau tadi lambat sikit lagi. Tu tadwir. Pandai dah tu. Cepat pandai. Okey, itu martabat bacaan ya. Sebahagian ulama antaranya Syekh Ibrahim Samanudi dan Syekh Sabir Hassan Muhammad mengatakan bahawa tingkatan bacaan ada 3. Tartil, hadar dan tadwir. Dia tak masukkan tahqiq itulah. Sebab tahqiq tu dia kata termasuk dalam tartil. Ni kata pandangan imam lain pula lah ya. Hadar, tadwir dan tartil, kamu dapati kesemuanya itu adalah martabat yang dilakukan bagi orang yang membaca Al-Quran. Berkata Imam Sahib Salsabil, dan tajwidkanlah Al-Quran itu dengan tartil, hadar dan tadwir, wahai kekasihku. Ini adalah kaedah-kaedah martabat yang dibolehkan nak baca Quran. Setengah ulama yang lain antaranya Syekh Muhammad bin Syihadah dan Ghaul, Syekh Su'ad Abdul Hamid mengatakan bahawa tingkatan bacaan Quran ada 3. Tahqiq, hadar dan tadwir. Ini pandangan orang kata di kalangan ulama ni berbeza pandangannya lah. Yang penting itulah 4 itu kita rakamkan dalam kaedah martabat membaca Al-Quran. Dan dia baca Al-Quran itu dengan tahqiq, itu lambat tadi, dan hadar, laju, serta tadwir yang pertengahan sikit. Dan setiap yang tersebut diikuti dengan suara yang baik, dengan luhun, lahjah Arab, lagi murattal, serta tajwid dengan menepati kaedah-kaedah bahasa Arab. Dia suruh baca Quran macam tu. Sama ada nak tahqiq ke, ataupun nak hadar ke, ataupun tadwir, yang penting baca dengan bunyi Arab. Jangan bunyi kejawa-jawaan. Ijajah, itu dengar macam tu tahu dah ini Imam Jawa ni. Ataupun kalau yang Indianya jelas sangat bunyi pelat Indianya. Kalau Mak Saleh jelas sangat slang baratnya dan sebagainya, tak boleh lah.
kena belajar kita punya slang tu jadi slang Arab. Walaupun kita Melayu. Orang Melayu ni memang kelebihan dia lidahnya mudah dibentuk sebenarnya. Cakap Arab pun slang macam Arab. Cakap Inggeris pun mengalahkan orang Inggeris lagi. Tu lidah Melayu ni. Baik, perhatian. Setengah ulama membahagikan tingkatan bacaan Al-Quran kepada 3 mengikut qiraat ataupun bacaan-bacaan bagi Imam Al-Qurra yang masyhur. Yang pertama tahqiq. Tahqiq ni biasanya dibaca oleh mazhab Warash, Imam Warash, iaitu Tariq Azraq, Imam Hamzah dan Imam Asim. Imam Hamzah ni pada hukum mat dia akan baca 6. Begitu juga Imam Azraq ni, dia baca 6 harakat. Sebab tu dia panjang. Bila panjang tu tahqiq. Orang dengar tu lambat, dia macam bacaan tahqiq. Sebab panjang tu. Hadarnya pula yang laju ni bagi bacaan Imam mazhab Warash juga, iaitu Tariq Asbahani. Dalam mazhab Warash ni ada 2. Satu Azraq, satu lagi Asbahani. Imam Ibnu Katsir ni kalau kadar panjang mat jaiznya dibaca dengan 2 harakat. Sebab tu pendek, dia laju. Imam Qalun pun sama juga, 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat. Semua imam 2 harakat ni. Imam Qalun, Imam Abu Amru, Imam Ja'far dan Imam Ya'qub. Sebab tu kita dengar bacaan mereka ni laju. Hadar, bacaan hadar. Sebab pendek je semua 2 harakat. Tadwir yang tengahan sikit ni bagi bacaan mazhab Imam Ibnu Amir dan Imam Kisai. Sebab mereka ni banyak 4 harakat, 4 harakat, 4 harakat. Jadi kita dengar macam sederhana je. Kata ulama tajwid, batasan huruf-huruf az-zikr al-Quran pada lafaz qari dengan hadar, tahqiq dan tadwir lagi murattal. Ini mereka kata bacaan-bacaan yang qari-qari tadi tu ataupun imam-imam tadi, bacaan mereka tu ikut 4 martabat ni lah, ataupun 3 martabat ni, tahqiq, tadwir dan hadar. Perhatian, Syekh Muhammad Makki Nas Al-Juraisi menyebut dalam kitabnya Nihayah Al-Qawl Al-Mufid fi Ilmu Tajwid bahawa sesetengah kitab Syarah Al-Jazariyah menegaskan bahawa sesungguhnya tartil itu adalah sebahagian daripada tahqiq di sisi kebanyakan ulama. Maka setiap tahqiq adalah tartil, tetapi tidak sebaliknya. Jadi ada ulama kata yang tahqiq itu yang masuk kepada tartil lah. Dia kata kalau kita baca lambat itu sebenarnya tartil. Manakala sebahagian ulama yang lain membezakan antara tahqiq dengan tartil. Ini orang kata perbahasan tentang tahqiq dan tartil. Tahqiq berlaku dalam keadaan belajar ataupun berlatih. Adapun tartil dia berlaku dalam keadaan tadabbur. Dengar tu macam dia sedang mentadabbur, dia sedang menghayati makna-maknanya. Dan tafakkur sambil berfikir dan istinbat mengambil pengajaran daripada ayat-ayat itu. Ada beza. Jadi ini orang kata alasan-alasan, hujah-hujah ulama yang kata tahqiq ni termasuk tartil, ataupun yang kata tak lain. Tahqiq lah, tartil. Kenapa tahqiq ni nampak macam dia nak mengajar sebiji-sebiji, tartilnya pula nampak macam dia sedang mentadabbur. Dia itu alasan mereka. Perhatian yang ketiga, selain daripada 4 cara bacaan tersebut, sama ada tartil, tahqiq, hadar dan tadwir, terdapat satu lagi martabat bacaan yang dinamakan sebagai zamzamah. Apa pula ni Ni pun saya first time dengar ni. Syekh Muhammad Makki Nasr Al-Juraisi menyebut dalam kitab Nihayah Al-Qawl Al-Mufid fi Ilmu Tajwid bahawa zamzamah termasuk dalam kategori hadar. Rupanya lajulah. Tetapi ia lebih laju, pantas sehingga mengabaikan hukum tajwid secara umum. Rupanya lajunya tu habis langgar semua. Yang matnya 2 jadi 1 je terus. Matnya laju sangat. Adapun Syekh Abdul Latif Faiz Diryan dalam kitabnya At-Tabyin fi Ahkam Tilawah Al-Kitab Al-Mubin menyebutkan istilah hazramah, bacaan yang laju hingga ke batasan yang tidak mungkin para pembaca ataupun qari dapat menjaga hukum tajwid bacaan, serta tidak mungkin para pendengar dapat mendengarnya dengan baik dan jelas. Menurut sebahagian ulama, bacaan secara hazramah untuk diri sendiri adalah makruh. Sampai kata siapa yang baca laju tu, kalau kita pernah dengar ataupun menonton video YouTube ke yang imam di Indonesia tu yang Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Bismillahirrahmanirrahim, amin. Dah dengar tu? Itu lagi merepek. Orang kata tak butir langsung.
Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, itu macam-macam mana lajunya, wallahu alam lah. Itu mungkin dah termasuk ke yang hazramah tadi ni. Bahkan mungkin sampai jadi haram pula. Salahlah, itu mengalahkan hazramah. Bacaan yang laju sangat. Perhatian yang keempat, ulama mengatakan bahawa tahqiq itu mempunyai dua maksud dalam dua bab yang berasingan, iaitu jika dalam bab martabat bacaan maka pengertiannya sudah difahami kerana sudah dibincangkan tadi. Jika dalam bab hamzah qata' maka tahqiq bermaksud melafazkan hamzah pada makhrajnya tanpa diubah lafaz hamzah tersebut. Kalimah tahqiq tu, istilah tu, tahqiq yang diguna kalau dalam martabat kita tahu dah lah, martabat yang lambat. Dalam kaedah bacaan, apabila bertemu dua hamzah ataupun maksud bunyi hamzah, mentahqiqkan hamzah, bukannya melambatkan hamzah. Jangan kita baca kitab, ni apabila belajar sendiri dah ni, baca kitab, sila mentahqiqkan hamzah, kita kata, oh mentahqiqkan hamzah maknanya bacaan kalimah kita pun melambatkan. Padahal bukan melambatkan, dia menjelaskan. Melafazkan bunyi hamzah pada makhraj tanpa diubah lafaz hamzah. Sebab hamzah itu ada pada kalimah-kalimah yang tertentu dia dibaca tahqiq dan dia dibaca dengan apa tu? Satu lagi istilah ajami itu apa? Tashil. Jadi kalau dalam kalimah ajamiyun ada dua hamzah, dalam kitab, kalau kita belajar, kalau kita orang kata belajar berkitab saja ni tak ada guru, hamzah kedua dibaca dengan tahqiq, kita pun melambatkan bukan macam tu. Kerana yang kitab tu mentashilkan hamzah. Jadi tahqiq istilah tu diguna pakai dalam martabat bacaan dan diguna pakai juga dalam menjelaskan bunyi hamzah. Bukan melambatkan bunyi hamzah. Jangan salah faham ya. Jadi para ulama bersisih penangan mengenai bacaan yang terbaik. Ni mana yang terbaik? Adakah bacaan laju hadal serta banyak bacaan, sebab bila baca laju dia akan dapat banyak baca. Lebih baik, ataupun bacaan tartil serta tadabbur, mungkin lambat tapi dapat baca sikit. Akan maknanya tetapi sedikit bacaannya. Maka terbahagi kepada dua kumpulan. Ni di kalangan ulama. Ulama pertama kata, Imam Abu Amru Ad-Dani mengatakan bahawa bacaan laju tadi lebih banyak dapat baca, lebih baik, lagi banyak pahala. Bersandarkan kepada hadis Nabi, siapa baca satu huruf, Allah akan berikan dia satu kebaikan. Jadi bila kita baca laju, contoh diberi masa 5 minit untuk membaca Quran, seorang baca dengan hadar, seorang baca dengan tartil, maka siapa yang dapat lebih? Hadar lah dapat lebih. Kan? Itu pandangan pertama, hadar lebih baik sebab dapat baca banyak Quran. Okey, setengah ulama yang kedua pula, Imam Ibn Jazari kata bahawa bacaan yang lambat tadi, yang tartil tadi, sambil kita mentadabbur lebih baik walaupun bacaannya sikit. Kerana tujuan asal Al-Quran itu diturunkan adalah untuk difaham dan diteliti kandungannya serta beramal dengannya. Ini pandangan yang kedua. Maknanya yang tartil tadi lebih baik. Jadi kita jangan gaduh lah. Sebab masing-masing ada hujah. Nak baca lambat pun okey, nak baca laju pun okey. Yang penting jangan tak baca. Yang tak baca tu lagi. Orang yang duk condemn, kau ni apalah baca lambat sangat. Yang seorang kata kau ni baca cepat sangat. Yang kamu tu langsung tak baca. Kamu lagi teruk. Jadi kita faham dah benda ni. Panjang lagi lah. Habis masa ni. Sambung tangan. Boleh lah kot ya. Sambung tangan boleh. Kena habiskan je. Panjang pula kita ni. Tak ada panjang lagi tekan dalam ni je. Sambung petang lah ya. Petang. Kita sampai para ulama sisih pandangan mana yang terbaik tadi tu. Mana yang terbaik tu. Habiskan yang ni. Jadi baca Quran, menghafal merupakan satu jalan ataupun wasilah untuk faham makna Al-Quran. Al-Quran itu perlu ditadabbur sebelum diamalkan. Ni ayat Quran yang kata kena tadabbur tu, liyadabbaru ayati, supaya kamu mentadabbur. Jadi Imam Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Ajari berkata, belajar sedikit mengenai Al-Quran serta berfikir mengenainya, lagi tadabbur akan maknanya lebih disukai bagiku daripada bacaan yang banyak tanpa tadabbur, lagi tidak berfikir tentangnya mengenainya. Okey, sampai situ. Yang nombor 3 kita sambung petang nantilah insya-Allah.
Okey, itu yang dapat sama-sama kita kongsikan dalam pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada yang memberikan perhatian yang bersama-sama. Minta maaf atas segala kelemahan kekurangan yang berlaku. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Okay, sama.